macam air tu warna hijau memang dalam lah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back guys to my YouTube channel. Okay, baiklah. Dalam video kali ini saya akan menceritakan sedikit pengalaman yang telah saya lalui sepanjang saya hidup sehingga ke hari ini. Okay, dan juga beberapa impian saya yang ingin saya kongsikan untuk kita semua. Okay, setiap orang mempunyai pengalaman dan impian masing-masing, betul? Okey, tapi yelah, kalau sepanjang 20 tahun tu mestilah banyak pengalaman. Taklah banyak, maksudnya adalah pengalaman yang kita lalui dari segi suka, duka, tawa semua. Jadi saya hanya akan menceritakan beberapa pengalaman yang saya rasa menarik, okey, kepada kalian semua, dan juga beberapa impian yang saya ingin kecapi, iaitu impian besar saya. Orang kata big goal, gitu. Okey. Jadi pengalaman menarik pertama yang ingin saya kongsikan adalah pengalaman saya berkayak. Okey, sebelum tu, sebelum ni saya memang tak ada pengalaman dalam berkayak. Berkayak di tasik ke? Tasik ada. Tak kisahlah. Sama ada berkayak di tasik, berkayak di laut ke apa, saya memang tak ada pengalaman dalam berkayak. Jadi ketika saya dapat peluang, ketika saya di sekolah menengah, saya dapat peluang untuk menyertai kamp yang melibatkan sukan berkayak. Bagi saya itu merupakan satu peluang yang amat besar untuk saya mencuba sesuatu benda yang baru. Okey, apabila kita berkayak ni merupakan satu aktiviti yang boleh kata agak lasak sebab kita bermain dengan air. Okey, saya diberi mendapat peluang untuk menyertai kamp yang melibatkan sukan kayak adalah sebanyak 2 kali. Yang pertama, ketika pertama kalinya saya berkayak di Tasik Raban. Okey, Tasik Raban, Perak. Dan yang kedua, saya berkayak di laut, iaitu di Pulau Tuba, Langkawi. Okey, jadi ketika saya berkayak, saya memang tak ada pengalaman langsung dalam berkayak ni. Orang kata bukan first impression. Orang kata macam, wish, ini kali pertama ni berkayak kan. Macam wish, excited kan. Jadi kawan-kawan, ketika berkayak tu, dia berkayak ni dia mempunyai cara-cara yang tersendiri. Dia bukan macam kita bawa kereta kan, nak corner kanan kiri senang-senang macam tu je. Dia ada cara-cara dia dari segi handling, dia punya orang kata apa, pedal. Jadi kayak ni dia ada cara-cara dia sendiri. Jadi sewaktu saya berkayak di Tasik Raban dan Pulau Langkawi, kami berkayak secara berkumpulan. Okey, secara berkumpulan. Dan memang saya kata memang sangat best. Perbezaan antara berkayak di tasik dan juga berkayak di laut adalah dua benda yang berbeza. Kerana apabila kita berkayak di laut, adalah cabarannya adalah kita akan melawan dengan ombak. Okey, sebab apabila kita berkayak di tasik, cabaran dari segi ombak tu agak kurang. Ya, sebab sebab dekat tasik macam tak ada ombak. Tasik ada ombak ke? Tak ada. Tapi mungkin kalau macam kita nampak air alun-alun tu, mungkin adalah disebabkan faktor air terlampau deras kan, ataupun mungkin ada bot yang lalu, jadi menyebabkan ada gelombang air tu yang sedikit macam tu. Itu pendapat saya saja. Sampai satu saya rasa mungkin disebabkan aliran air yang deras itu kalau tasik. Tapi kawan-kawan, kalau laut ada satu cabaran yang amat besar, iaitu kita kena bermain dengan ombak. Okey, kenapa? Okey, apabila kita berkayak dan kita melalui ombak, kita perlu menghalakan kepala kayak betul-betul mencucuk ombak. Okey, contoh ini ombak beralun macam ni. Jadi kalau kayak kita ke tepi waktu tu, kita kena tegakkan kayak dan kita cucuk ombak tu, faham? Supaya kayak kita tu dapat bergerak dengan bagus, dapat bergerak melawan ataupun mengharungi ombak tersebut. Okey, contoh, ini ombak, kalian bayangkan ini ombak, dan ketika itu kayak kalian tengah bergerak macam ni. Okey, apabila kalian nampak di ombak, sengitkan kayak, pum, terus cucuk macam tu. Okey, itulah pengalaman yang bagi saya macam wish, berkayak di laut dan berkayak di tasik amat-amatlah berbeza. Berkayak di laut bagi saya yang paling seronok antara dua adalah berkayak di laut, sebab dia macam wish, main dengan ombak. Lepas tu kita rasa macam wish,
luasnya kan. Sebab ya macam laut kan dia macam lagi besar daripada tasik kan. So macam luas ni pemandangan dan macam gitulah. Okay, so selepas itu kami ada, ketika saya berkait di laut, kami ada mendapat satu cabaran daripada Fesi untuk kami menerbalikkan kayak. Jadi kami terbalikkan kayak dan kami perlu betulkan kayak kedudukan asal. Contoh, ini adalah kedudukan kayak yang sebenar. Jadi kami perlu terbalikkan kayak dan kami perlu tegakkan semula. Dan ketika itu adalah bagi saya macam satu pengalaman yang berharga juga. Sebab bila kita nak terbalik, bila kita nak betulkan balik kedudukan kayak yang kita terbalikkan tu, itu amat-amatlah mencabar. Sebab untuk betulkan balik kedudukan, dia ada caranya. Tak silap saya caranya macam ni tau. Dia macam kena arah pegang macam ni, lepas tu gitu. Macam tu kan. Tapi yang bestnya, yang bagi saya kelakar, sebab bila saya jatuh, bila saya dan kawan saya, sebab dia satu kayak ni akan naik 2 orang kan, macam kami 2 orang. So jadi bila saya dengan partner saya tu terbalikkan kayak tu kan, jadi kami mengalami kesukaran untuk betulkan balik kedudukan kayak tu. Dan ketika itu kawan saya tu dia dah terbawa oleh arus laut lah bagi saya. Sebab dia memang kedudukan dia dengan kayak tu memang agak jauh. Kayak kat sini, dia kat sini. Dan sebenarnya saya pun amat susah nak terbalikkan. Saya cuba beberapa kali. Dan ketika itu, waktu kita orang dekat-dekat atas saya, rasa memang macam dekat tengah laut. Bila tengok kat bawah, memang dalam, memang tak nampak apa. Bayangkan air laut, dia nampak bila tengok bawah, nampak macam air tu warna hijau. Memang dalam lah. Disebabkan mungkin faktor dari segi cahaya tau. Sebab mungkin dari segi cahaya yang membuatkan kita nampak laut tu dia berwarna hijau. Tapi memang tengok bawah tu memang dalam. Sebab bila waktu tu kami diberi dari segi kelengkapan life jacket. Bukan life jacket, yang jacket oren tu kan, macam boleh terapung. So macam bila pakai tu macam tak adalah rasa macam takut sangat. Tapi yang bestnya macam kumpulan-kumpulan lain, waktu tu ada dalam 15 kumpulan. Tapi kami dipecahkan kepada 3 kumpulan kecil, dalam 5-5-5 macam tu. Dan waktu tim saya terbalikkan, grup-grup yang member lain yang dengan partner kayak masing-masing, semua boleh terbalikkan kayak. Saya je mengalami kesukaran 3 kali juga. Memang agak kelakar lah waktu tu kan. Memang cuba nak terbalikkan kayak tu, aduh. Memang kenangan bagi saya agak manis lah. Tapi bagi saya, berkayak ni adalah satu sukan yang sangat best. Dia memang boleh mengeratkan hubungan silaturahim. Sebab apa tau? Sebab bagi saya, sukan kayak ni memang sangat penat. Tapi kalau kita melakukan sesuatu benda tu dengan ramai-ramai dan penuh semangat, dia tak akan jadi penat tau. Antara kenangannya, kami berkayak beramai-ramai, kita sama-sama tu kita orang bernyanyi lagu. Memang orang kata apa, memang semangat. Memang rasa macam best tu. Macam rasa macam walaupun penat waktu tu, tapi penat tu macam dapat ditangkis kan. Dapat ditangkis kepenatan tu sebab macam semangat semua kan. Lepas tu dan kami juga ada mengambil gambar beramai-ramai. Kan kayak-kayak kan banyak kan. Lepas tu kami rapatkan semua kan. Lepas tu kami ada satu waktu kat Tasik apa tu, kami ada bergambar di bawah jambatan tau. Jambatan apa saya lupa dah nama dia. Tapi memang style lah kan. Bagi saya berkayak ni adalah satu sukan yang sangat bagus untuk kita cuba. Tapi bagi saya, ini pendapat saya, kalau kita berkayak ni bukan beramai-ramai, kita kena ada mental yang kuat. Sebab berkayak ni sangat penat, serius penat. Tapi apabila kita beramai-ramai kan, kita bersama-sama berkayak kan, dia akan jadi satu suasana yang sangat best kan. Macam mana? Berakit kita ke hulu, berenang kita ke tepian. Macam tak ada kaitan. Tapi orang kata betul lah, bila kita buat sesuatu bersama-sama, dia akan menjadi satu benda yang amat menyeronokkan. Itu adalah sedikit pengalaman saya dalam berkayak, iaitu berkayak di Tasik Laban dan juga di Pulau Tubang Kawi. Jadi sebelum saya mengakhiri saya punya video ini, saya mempunyai impian, iaitu ingin melihat Aurora Borealis. Aurora Borealis adalah boleh nak dikatakan sebagai cahaya warna-warni di langit. Saya nak melihat Aurora Borealis. Kerana itu merupakan impian besar saya. Jadi saya yakin setiap daripada kalian mempunyai impian dan juga pengalaman masing-masing. Jadi boleh komen dekat bawah ni. Jadi itu saja daripada saya. Sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga jumpa lagi dalam seterusnya. Thank you guys for watching my YouTube channel.